السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Surah Taubah, surah yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina 'ahadtum minal musyrikin. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Dalam 114 surah, surah Taubah adalah surah yang tidak ada padanya bismillah. Dia juga termasuk daripada 7 surah yang panjang-panjang. Baqarah, Ali Imran, surah An-Nisa, surah Maidah, surah An'am, surah Araf. Dan yang ketujuhnya surah Anfal bercampur dengan surah Taubah. Surah Anfal adalah surah yang turun pada awal-awal hijrah. Manakala surah Taubah surah yang turun pada akhir-akhir tahun hijrah, mana akhir-akhir wafatan Nabi. Mana berbeza di antara jarak turun begitu jauh. Tapi oleh kerana isi kandungan surah ni hampir sama, boleh jadi diletakkan di sini. Dan susunan surah ini mengikut tauqifi. Allah Ta'ala bagi wahyu kepada Nabi untuk menyusunnya. Jadi surah Anfal campur dengan surah Taubah adalah surah dia panggil At-Tiwal Sab'. Surah 7 yang panjang-panjang ada pada permulaan Al-Quran. Dan surah Anfal juga, surah Taubah juga surah yang namanya Fadhihah. Bongkar segala kekeliruan dalam perkara agama. Dia panggil surah bongkar kekeliruan dalam perkara agama. Dan juga bongkar sifat-sifat nifak dalam orang yang beragama. Bongkar kekeliruan agama, yakni orang musyrikin Mekah.
dia duk faham, boleh jaga masjid, boleh tukar kelambu Kaabah, boleh bagi makan dan bagi minum kepada pengunjung tanah suci daripada bangsa-bangsa Arab lain. Mengatakan perkara itu adalah sangat baik dah bagi mereka. Keliru. Dia duk ingat perkara-perkara tadi satu nikmat taufik daripada Allah. Jadi Allah beritahu dalam surah Taubah ini, itu satu kesilapan. Boleh jaga masjid haram, boleh tukar kelambu Kaabah setiap tahun, boleh membersihkan masjid, boleh jamu kepada pengunjung. Semua tu Allah Ta'ala adakan kepada mereka mampu buat, tapi satu pun tidak jadi agama. Quran kerana akidah syirik pada Allah. Jadi mereka tak boleh keliru. Patutnya akidah satu perkara wajib. Akidah syirik walaupun dibagi kemampuan buat, tidak bermakna amalan itu dikira makbul. Tidak semestinya alamat boleh jaga masjid itu adalah alamat makbul. Sebaliknya, apabila akidah sudah syirik pada Allah, segala-gala tindak tanduk dia itu sia-sia. Bukan saja sia-sia, dikurangi kerana akidah itu, dia akan dihumban dan neraka kekal. Kekeliruan yang kedua, golongan ahlu kitab. Mereka kata mereka ada kitab, mereka ada Nabi. Yahudi kata mereka ada Taurat, mereka ada Nabi Musa. Begitu juga Nasara mengatakan mereka adalah pengikut agama. Ada kitab Injil, ada Nabi Isa. Allah beritahu, ada kitab, ada Nabi sekalipun, tapi tidak mengikuti agama yang benar, akan jadi kufur pada Allah Ta'ala. La yadinu nadinal haq. Allah kata, ada agama tapi agama yang tidak benar. Cara ikut dia tetap betul. Tetap kufur. Dan tetap wajib diperangi. Walaupun mereka kata mereka beragama. Mereka ada hak untuk beragama. Tak boleh ganggu. Syaratnya adalah apabila mereka beragama dengan agama tauhid. Menerima agama yang benar. Agama yang benar pada akhir zaman adalah Nabi akhir zaman. Jadi tidak boleh mengikut agama yang benar juga, walaupun mereka kata ikut agama, wajib diperangi. Tak boleh keliru dalam perkara ini. Jadi kalau orang kata, kenapa kami diperangi? Kami pun ada agama. Islam bukan nak memerangi sesiapa, Islam nak menegakkan kebenaran. Kebenaran daripada Allah. Jadi orang Islam ni orang yang diarahkan supaya menegakkan kebenaran. Di antaranya ialah supaya ikut agama yang benar daripada Allah. Jadi Yahudi dan Nasara, mereka tidak ikut agama dengan cara yang benar. Dalilnya, patutnya mereka mentauhidkan Allah, mereka telah mensyirikkan Allah. Telah menjadikan Nabi Uzair sebagai anak Allah. Telah menjadikan Nabi Isa sebagai anak Allah. Itu agama tak benar. Bukan agama Allah seperti itu. Dan tidak mengikut syariat Nabi akhir zaman. Sedangkan zaman ni zaman Al-Quran. Dan seterusnya yang keempat, mereka itu telah menghalalkan, telah mengharamkan cara bebas. Tidak ikut lagi peraturan Tuhan. Jadi kalau agama bebas melakukan hal haram, tidak berpandu pada ajaran wahyu, memuja selain pada Allah Ta'ala, sama ada Nabi apa sekalipun, maka mereka dikira agama tidak benar. Agama tapi tidak benar. Jadi Islam syariatkan supaya umatnya memerangi semua penganut agama yang tidak benar. Di sini dalam surah ini. Dan perkara yang ketiga, kekeliruan ialah duduk bersama dengan orang Islam, mereka sudah anggap selamat. Allah Ta'ala bongkar bahawasanya duduk bersama dengan orang Islam tidak semestinya dia selamat. Bahkan apabila tidak ada dalam diri mereka sifat Islam, mereka tetap tidak selamat. Duduk bersama tidak bermakna ada dalam itu sifat Islam. Duduk bersama dengan orang Islam tidak bermakna dia Islam. Duduk sebuah rumah, duduk sewa satu buah rumah, duduk satu bersama dengan orang Islam satu kilang, duduk bersama dengan orang Islam satu pejabat, duduk bersama dengan orang Islam satu sekolah, duduk bersama dengan orang Islam
satu market. Semua tu duduk bersama, tapi akidah lain-lain. Agama adalah apabila akidah tu sama, barulah dia panggil betul. Jadi orang munafik keliru. Dia duk ingat boleh duduk bersama, maknanya dia akan selamat. Allah Ta'ala beritahu tidak. Itu kekeliruan. Jadi Allah jelaskan satu persatu mengenai sifat-sifat yang berlaku kekeliruan di kalangan manusia. Dan Allah jelaskan. Dan semua mereka-mereka ini wajib diperangi. Anggaplah mereka adalah musuh. Wajib diperangi. Cuma memerangi mereka ada dua cara. Satu, memerangi golongan yang zahir Islam, menentang Islam. Seperti musyrikin Mekah dan juga Yahudi Nasara. Satu lagi, memerangi mereka yang duduk bersama orang Islam. Seperti golongan munafik. Oleh kerana memerangi golongan munafik ini begitu sukar dan susah, Allah Ta'ala beritahu dan menjelaskan kepada kita betul-betul panjang dan betul-betul jelas cara nak mengatasi golongan munafik. Kemudian Allah Ta'ala beritahu sifat orang mukmin yang sebenar ialah orang tu jujur. Sebab agama Islam agama yang bersih, agama yang suci. Suci bermakna jujur. Nifak bukan jujur. Munafik bukan jujur. Munafik sendiri nama dia pun tidak jujur. Jadi Islam adalah agama suci, tidak boleh ada dalamnya sebarang kekotoran. Dan nifak adalah kekotoran. Maka Islam kena bezakan di antara suci dengan kotor. Jadi oleh kerana itulah orang yang Islam yang sebenar apabila dia tu jujur. Walaupun mereka silap, walaupun mereka salah, mereka jujur. Jujurul Muslim. Surah Taubah dia turun pada tahun 9 Hijrah. Di mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu diarahkan untuk pergi ke Mekah buat haji bersama Sayyidina Ali. Baca surah ini kepada semua orang yang datang ke Mekah pada masa itu untuk buat haji. Baca surah ini kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka tahu selepas pada surah ini dibaca, mereka sebenarnya sudah putus hubungan dengan orang Islam. Hubungan apa tu? Hubungan perjanjian. Jadi sebelum surah ini turun, Nabi kita SAW berjanji dengan banyak kabilah. Ada perjanjian dengan banyak kabilah untuk memerangi kafir Quraisy. Tapi rata-rata yang ada perjanjian dengan Nabi ini mereka belot. Mereka cabuli perjanjian. Mereka bohong dalam perjanjian. Kecuali dalam ramai-ramai itu ada satu saja kabilah. Kabilah Banu Kinanah. Mereka jaga perjanjian itu. Jadi mereka jaga. Lain-lain daripada itu, kabilah-kabilah lain tidak jaga perjanjian. Jadi apabila orang kafir Mekah sudah masuk Islam pada tahun 8, maka perjanjian sebenarnya tidak perlu lagi. Dulu duk berjanji kerana nak cari kekuatan untuk memerangi musuh yang paling besar masa itu, musyrikin Mekah. Tapi apabila musyrikin Mekah telah menjadi orang Islam, tidak ada arti lagi perjanjian dengan mana-mana. Jadi bacalah surah ini yang memberitahu pemutusan segala bentuk perjanjian. Tidak ada lagi. Dan dibenarkan mereka setelah turunnya surah ini, setelah dibacanya surah ini pada 10 Zulhijjah pada tahun 9, 4 bulan selepas pada itu, mana-mana orang kafir yang sebelum ni ada perjanjian, kena ingat mereka akan diperangi. Jadi dalam Islam ada dua perkara lah. Pertama, jaga sangat-sangat perjanjian. Sudah ada perjanjian, kena jaga. Cuma musyrikin kata-kata tak jaga. Mereka bukan jenis takut pada Allah. Mereka hanya fikir keuntungan duniawi. Nak berpihak pada orang Madinah ke, nak berpihak pada orang Mekah. Kadang-kadang dia masuk perjanjian dengan orang Madinah, orang Islam. Tapi tengok-tengok tak ada keuntungan duniawi, dia berpaling tada. Sokong orang Mekah pula. Ini kabilah-kabilah Arab lain. Jadi ramai di antara mereka mencabuli perjanjian mereka sendiri. Tak jaga. Tapi Islam jaga. Islam tidak mengkhianati perjanjian. Cuma apabila mereka sudah belok, Allah turunkan ayat
Beritahu kepada mereka semua yang ada sebelum ni perjanjian, beritahu kepada mereka putus hubungan. Perjanjian sudah dikira terbatal dan bagi peluang kepada mereka-mereka kabilah-kabilah yang pernah ada perjanjian, yang kata-katanya sudah mencabuli perjanjian dengan Nabi, setelah 4 bulan bermula pada 10 Zulhijjah tahun 9 hingga pada 10 Zulhijjah pada Rabiul Tsani, maka mereka diberi peluang untuk pergi ke mana-mana nak menyelamatkan diri. Kerana apabila ditemui mereka ini di mana-mana saja, bila-bila saja, mereka akan dibunuh. Jadi iklan pemutusan perjanjian ini adalah tuntutan agama. Mana kita kena beritahu kita tak akan ikut lagi perjanjian setelah berlakunya beberapa perkara yang patut dibatalkan perjanjian. Jadi Allah Ta'ala ajar hamba dia supaya betul-betul nak berjanji, kena ikut perjanjian. Kalau sudah tak mau, kena beritahu pada mereka jelas perjanjian sudah terbatal. Jangan belok dalam perjanjian. Kena jujur dalam perkara perjanjian. Yang kedua, sebahagian mereka ini dibagi peluang untuk bawa diri dalam masa 4 bulan. Mereka itu adalah golongan Arab-Arab yang berjanji dengan Nabi dengan tidak ada sebarang tempoh. Sebahagian lagi, Nabi ada perjanjian dengan mereka di Kaabah dan masih berbaki tempoh itu ada lebih kurang 9 bulan lagi. 9 bulan lagi. Iaitu Banu Kinanah. Dia ada perjanjian dengan Nabi dan mereka ni golongan yang jaga. Walaupun dia kafir, dia jaga. Jadi untuk orang jaga, maka bagi masa perjanjian itu sehingga habis tempoh yang telah berlaku perjanjian. Jadi pada masa iklan ini berlaku, tempoh mereka dengan Nabi ada 9 bulan. Maka Nabi bagi kepada mereka ni hingga 9 bulan. Fikir betul-betul kalau nak masuk Islam, masuklah Islam. Selepas pada 9 bulan, mereka juga akan diperangi. Mereka juga akan diperangi. Maknanya surah ni turun nak beritahu tidak dibenarkan mana-mana orang kafir di atas dunia ini hidup bebas, kecuali dia kena tunduk kepada undang-undang Islam, kena bayar jizyah ataupun masuk Islam. Jadi di antara semua kabilah yang berjanji dengan golongan Madinah di kalangan orang kafir, satu saja kabilah yang dikira masih jaga, iaitu Banu Kinanah. Jadi dalam surah ni kita kena gambarkan bahawasanya orang kafir Mekah sudah tidak ada. Yang adanya kafir lain. Jadi pemutusan perjanjiannya dengan kafir bukan Mekah. Kafir lain. Ada perjanjian Hudaibiyah, itu perkara lain. Perjanjian Hudaibiyah tahun 6 Hijrah. Berjatah-jatah untuk 10 tahun. Tapi orang Mekah juga belok. Banyak perkara-perkara dia langgar. Walaupun begitu, pada tahun 8, mereka diperangi dan berjaya. Mereka tu dikalahkan. Jadi tak sampai pun 10 tahun, tahun kedua, 6, tahun ke-7, tahun ke-8 tu mereka semua telah tewas. Orang Mekah semua tidak jadi musuh lagi, dia semua jadi Muslim. Bahkan Arab-Arab yang berdekatan juga ramai telah masuk Islam. Manakala surah ni turun, nak beritahu tentang kabilah Arab lain pada tu, lain pada Mekah, yang ada dalam perjanjian dengan Nabi. Mana betapa jujurnya agama Islam ini, sebelum memerangi mereka, dia ambil kira dengan perjanjian. Mana beritahu awal-awal, boleh lari, boleh pergi, boleh fikir dalam masa 4 bulan. Kalau masuk Islam, Alhamdulillah, selamat dunia akhirat. Tapi jika berdegil dan keras, selepas dah tamat 4 bulan, mereka juga akan diperangi. Jadi perkara seperti ini disebut dalam surah ini. Kenapa diperangi sangat golongan-golongan ini? Sedangkan mereka sudah ada perjanjian dengan Nabi. Allah beritahu kerana mereka itu kafir. Mereka tak takut pada Allah. Mereka hanya berjanji atas dasar duniawi, dunia semata-mata. Tidak kerana amanah atau maksud perjanjian itu kena jaga. Jadi apabila mereka rasa mereka untung berpihak dengan golongan lain, mereka batalkan begitu saja, tidak beritahu kepada Nabi sepatah, mereka telah jadi pihak musuh. Di sini berjanji dengan Nabi, dalam masa sama mereka sokong musuh. Mereka tak jaga pun janjian.
Kerana mereka hanya fikir duniawi, tidak ada pun pada mereka itu fahaman tauhid dan juga akhirat. Jadi orang seperti ini kita tak perlu layani dia dengan baik, kita perlu perangi kerana mereka sebenarnya musuh. Bara'atu minallahi wa rasulih. Bara'atu maknanya pemutusan hubungan perjanjian. Pemutusan hubungan perjanjian daripada Allah dan Rasul. Kepada siapa ni? Kepada ilal ladina ahadtu minal musyrikin. Kepada orang-orang yang kamu semua telah buat perjanjian di kalangan orang musyrikin. Orang musyrikin mana pula ni? Orang musyrikin sekitar Mekah, Madinah. Sebab Mekah, Madinah telah jadi negara Islam. Jangan keliru pula dengan musyrikin Mekah. Ayat ni bukan untuk mereka. Jadi putusnya hubungan perjanjian daripada Allah dan Rasul disampaikan kepada semua orang-orang yang orang Islam berjanji dengan mereka. Di kalangan kabilah-kabilah Arab lain daripada Mekah. Kabilah-kabilah Arab sekitar Mekah, Madinah. Tapi bukan orang Mekah. Dan beritahu kepada mereka, fasihu fil ardi arba'at asyur. Kamu wahai orang sudah berjanji dulu-dulu, dengan tidak ada tempoh apa-apa, kamu bebas bergerak, berjalan ke mana saja kamu nak pergi, dibagi masa dalam tempoh 4 bulan. Untuk bawa diri. Kalau masih degil, tak mahu masuk Islam, bawa diri, nak pergi ke mana. Ayat fasihu ni, dia tidak sama dengan fasiru fil ard pada ayat lain. Ayat lain-lain yang kita baca sebelum ni, fasiru fil ard. Hendaklah kamu adakan safar. Itu arahan Allah untuk pergi ke tempat yang mana Allah beritahu dalam Quran dia, tempat tu sejarah Allah hukum pada orang degil. Pergi tengok. Sebab tu untuk mereka tu ada fayang zuru. Pergi musafir ke situ dan tengok sendiri. Betul tak betul apa yang Allah beritahu dalam Al-Quran, kaum Samud. Betul tak betul ada kisah sejarah sana? Ada. Itulah daripada Allah Ta'ala kebenarannya. Pergi ke kaum Samud, Madain. Betul tak betul ada daerah kat Madain? Hanya bangunan saja ada, penghuninya satu orang pun tidak ada. Pergi sana untuk pastikan ayat ni beritahu dengan apa yang berlaku di luar sana adalah benar. Itu lain. Fasihu sini berjalan pergi untuk bawa diri supaya apabila ditemui, bila-bila masa oleh orang Islam, lepas ada 4 bulan mereka akan dibunuh. Jadi nak pergi ke mana pun. Nak pergi ke mana pun, kalau mahu selamat daripada dibunuh oleh orang Islam, kamu nak pergi ke mana, pergilah. Tapi ingat, kamu tak boleh nak menyelamatkan diri daripada hukuman Allah. Jadi tak boleh lagi seperti dulu, pada masa tertentu dia mari ke Mekah. Dia mari ke Madinah sebab ia sudah ada perjanjian. Dia tidak seperti dulu lagi. Tak boleh bebas nak masuk Mekah, masuk Madinah. Tidak boleh. Daripada ayat ni, dibagi masa 4 bulan. Jadi, fasihu fil ard. Kamu semua bebaslah bergerak ke mana-mana saja. Dalam tempoh 4 bulan. Walaupun kamu bergerak pergi, kamu bukan lepas daripada azab. Kalau kamu kufur, kamu degil, kamu kena hukum. Wa'alamu annakum ghairu mu'jizillah. Dan kamu semua hendaklah tahu, sungguh-sungguh, bahawa kamu tak mungkin menyelamatkan diri daripada ditangkap oleh Allah. Kamu tak mungkin. Ghairu mu'jizillah. Tak mungkin melemahkan Allah untuk menangkapkan kamu bila-bila masa. Dan ingat, wa annallaha mukhzil kafirin. Allah Ta'ala tetap menghinakan golongan ingkar akan hukumnya. Ingkar akan tauhidnya. Ingkar akan syariatnya. Pergi ke mana-mana tu dia dalam keadaan dipandang hina oleh Allah. Apabila dipandang hina oleh Allah, ditemui oleh orang Islam yang mulia, akan dibunuh. Kemudian, wa adhanu minallahi wa rasulihi ilan nas. Suatu pengumuman dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar dan dibaca oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dihantar oleh Nabi kerana rata-rata orang Arab, apabila pengumuman ini untuk didengari oleh semua kabilah Arab yang tidak mudah menerima. Kecuali lah orang yang menyampaikan maklumat ini daripada keluarga Nabi. Keluarga terdekat Nabi. Jadi Abu Bakar bukan keluarga terdekat. Walaupun dia dekat dengan Nabi dari segi sahabat. Tapi disebut pada bangsa, rata-rata orang Arab yang tidak Islam lagi ni, dia tak boleh beza di antara Abu Bakar dengan Umar. Di antara Abu Bakar dengan Ali. Sedangkan Abu Bakar lebih rapat berbanding dengan Ali.
pada Nabi kita SAW. Tapi dia tak tahu perkara seperti itu. Dia hanya tahu di segi keturunan Ali dengan Nabi adalah keturunan paling rapat berbanding dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi rata-rata orang Arab dia ambil kira dengan resam mereka. Jadi tak memadai dengan Sayyidina Abu Bakar, walaupun Sayyidina Abu Bakar ketua rombongan pada masa itu berhaji pada tahun 9 Hijrah. Rasulullah hantar juga Sayyidina Ali untuk menjadi wakil Nabi membuat pengumuman ini kepada mereka supaya mereka percaya memang perkhabaran ini daripada Nabi sendiri. Dalilnya sepupu dia beritahu. Dalilnya sepupu dia beritahu, Ali SAW sendiri beritahu. Jadi Abu Bakar pergi ketua rombongan dan Ali juga dihantar oleh Nabi untuk mengikuti Abu Bakar bagi tujuan jaga berita ini untuk disampaikan betul-betul kepada kabilah-kabilah Arab supaya mereka faham berita ini memang daripada Nabi sendiri walaupun Nabi tidak hadir. Dan Nabi pada tahun 10 Hijrah, tahun selepas pada itu, Nabi hadir untuk buat haji dan haji perpisahan. Jadi haji tahun ini adalah haji tahun 9. Nabi tak pergi, Nabi hantar Abu Bakar dan Ali sebagai wakil. Jadi azan itu makna itu, suatu pengumuman daripada Allah dan Rasul ila nas kepada seluruh manusia. Yaumal Hajjil Akbar pada haji tahun 9 Hijrah. Pada haji tahun 9 Hijrah. Dan dikatakan haji akbar nak bezakan dengan umrah. Umrah haji juga. Sebab haji mana menuju ke Baitullah. Haji menuju ke Baitullah. Pergi umrah pun pergi menuju ke Baitullah. Cuma nak banding dengan haji yang adanya wukuf di Arafah, bermalam di Mina, maka dibezakan dengan itu disebut Al-Akbar. Hari haji akbar. Hari haji sungguh, haji besar. Berbanding haji aswad, yakni haji umrah. Annallaha bari'un minal musyrikin wa rasul. Buat pengumuman sesungguhnya Allah Ta'ala berlepas diri daripada mana-mana golongan yang syirik. Begitu Rasul berlepas diri daripada mana-mana golongan yang syirik. Karena tidak lagi jaga. Lepas diri maknanya bebas daripada penjagaan perjanjian. Fa'in tu betul, maka sekiranya kamu bertobat dan masuk Islam. Sini bertobat dengan mana masuk Islam. Fa'in tu betul, maka sekiranya kamu wahai orang kafir yang sebelumnya ada perjanjian dengan Nabi, bertobat dengan masuk Islam. Fahuwa khairul lakum, maka masuk Islam itu lebih baik bagi kamu. Karena ketika itu kamu telah jadi umat Islam dan bebas bergaul dan duduk di mana-mana. Wa in tawallaitum, sekiranya kamu berpaling tak mahu masuk Islam dan nak pergi ke mana-mana, kamu diberi peluang dalam tempoh 4 bulan. Tapi ingat, fa'alamu, kamu naklah yakin, annakum ghairu mu'jizillah. Kamu tak boleh menyelemahkan Allah untuk menangkapnya. Kamu tak boleh melemahkan Allah untuk menangkapnya. Sebab undang-undang Allah Ta'ala telah bagi kebebasan untuk membunuh mana-mana orang kafir harbi. Kafir harbi. Dan huraian bagi fa'alamu annakum ghairu mu'jizillah tu wa basyiril ladina kafaru bi'adzabin alim, dan berilah berita gembira kepada golongan-golongan yang masih ingkar akan azab yang sangat pedih apabila mereka mati bila-bila masa. Dia mati dibunuh ke, mati biasa ke, apabila kembali kepada Allah di akhirat, mereka akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Oleh kerana itu fikirlah baik-baik. Tak mati dibunuh oleh orang Islam, dia akan mati biasa, tapi dia tetap akan dihukum azab kekal di akhirat. Illa alladhina ahadtu minal musyrikin. Kecuali golongan Banu Kinanah. Sini kena ingat, ini golongan lain. Kecuali golongan Banu Kinanah yang kamu berjanji. Banu Kinanah juga orang kafir syirik. Illa alladhina ahadtu minal musyrikin. Kecuali Banu Kinanah yang kamu orang Islam telah berjanji dengan mereka. Dan Banu Kinanah juga orang kafir syirik. Cuma beza dengan kafir-kafir lain. Thumma lam yanqusukum syai'an. Mereka berjanji dengan Islam, tapi mereka tidak mengurangi sedikit pun. Tidak mengurangi sedikit pun dalam peraturan-peraturan perjanjian. Memang dia jaga sungguh. Dia kafir syirik, tapi dia jaga sungguh.
satu kabilah ni sajalah, maknanya Banu Kinanah ni. Untuk mereka ni layanan lain. Dan mereka ni juga walam yadhahiru alaikum ahad. Mereka tidak membantu untuk mengalahkan, untuk menyerang orang Islam siapa-siapa pun. Mereka tidak mengurangi peraturan dan perjanjian dengan orang Islam, dan mereka tidak membantu siapa-siapa pun untuk kalawan kamu orang Islam. Dia jaga sungguh-sungguh. Dia syirik tapi dia jaga sungguh. Orang seperti ini, Banu Kinanah seperti ini, fa'atimu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Maka kamu hendaklah teruskan sehingga selesai perjanjian mereka pada tempoh yang telah ditetapkan. Teruskanlah janjian ini dengan mereka sehingga selesai pada tempoh yang ditetapkan. Yakni bila ni? 9 bulan daripada tarikh ni. 9 bulan, sebab sudah ada tempoh. Jadi Banu Kinanah, dia ada perjanjian dengan Nabi, tapi tempohnya selepas turunnya surah ni, ada 9 bulan lagi. Tunggu sampai 9 bulan. Sebab mereka pertama sekali, dia jaga perjanjian. Dia tidak belok. Tidak sama seperti kabilah-kabilah lain, dia memang belok. Tak boleh jaga. Jadi, oleh kerana sifat berlainan, maka layanan pun berlainan. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada golongan yang jaga perjanjian. Sini penjaga perjanjian. Kemudian beritahu juga pada mereka, فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ. Apabila berlalunya bulan-bulan haram itu, apa mana bulan-bulan haram itu? Bermula daripada 10 Zulhijjah. Bermula daripada 10 Zulhijjah, 10 Muharram. 10 Muharram, 10 Rabiul Awal, 10 Rabiul Tsani, 10 Jumadul Ula, sehingga 10 Jumadul Tsaniyah. Maka bila sampai pada 10 Jumadul Tsaniyah, habislah masa untuk mereka berfikir. Faqtulul musyrikin, maka bunuhlah saja golongan-golongan musyrik itu. Ya, selama ni mereka sudah ada perjanjian, kita tak boleh ganggu mereka. Tapi apabila sudah habis tempoh 4 bulan, bunuhlah mereka. Haitsu wajadtumuhum, di mana saja kamu jumpai mereka. Wa khuduhum, tangkap mereka. Wa suruhum, kepung mereka. Wa qa'udu lahum kulla marsad, intip mereka di setiap tempat pengitipan. Seperti pemburu berburu binatang buruan. Mana bukan saja ada peluang kita pergi, kata tidak. Bahkan pergi, cari. Sebab mereka tu binatang buruan yang perlu kita buru. Kita kena intip mereka. Ini semua sekali Allah nak beritahu pada kita supaya golongan-golongan syirik selepas pada turunnya surah ini tak boleh dibiarkan. Diperangi. Jadi faqtulu wa khuzu wa suru wa qa'udu. 4 kalimah Allah guna untuk basmikan tidak ada siapa pun di kalangan orang syirik ini bebas. Fa in tabu, maka sekiranya mereka bertaubat dengan masuk Islam, tinggalkan syirik. Apabila mereka bertaubat masuk Islam, tinggalkan syirik. Alamat dianya aqamus shalah wa atuz zakat. Itu alamat dia. Sebab tinggalkan syirik siapa nampak? Tak nampak. Buktinya adalah dirikan solat, tunai zakat. Jadi apabila mereka bertaubat masuk Islam, tinggal syirik, tidak syirik lagi, alamatnya dia boleh sembahyang, dia boleh bayar zakat. Fa khallu sabilahu, berilah kebebasan kepada mereka. Khallu di mana? Berilah kebebasan. Tak akan dijari dan tak akan dibunuh sebab mereka telah jadi orang Islam. Mereka telah menjadi saudara mara orang Islam. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasih. Ada satu keadaan orang kafir ni, dia satunya jahiliyah, dia jahil sungguh. Dia dah tahu Islam. Satu lagi orang kafir degil, dia tahu Islam. Jadi untuk orang kafir yang jahil, dia nak dengar sendiri Islam ni apa dia. Sebab dia tak mahu masuk Islam jangan cara paksaan. Dia nak masuk Islam kerana dengar wahyu. Dalam masa 4 bulan ni dia nak mari dengar wahyu. Boleh tak boleh? Bagi dia bagi. Bagi visa kepada dia untuk mari ke Madinah dengar wahyu. Dengar bukti-bukti dalam Islam ni yang dituntut untuk masuk Islam. Dia mari dengar sedikit. Sebab kita tidak paksa.
Kita kata kita benar, mereka salah. Kita benar kerana wahyu ada bersama kita menyokong. Mereka salah kerana bertentangan dengan wahyu. Itu saja perbezaan. Kalau dia tanya, mana bukti kamu ni orang benar? Kita kata Allah Ta'ala bagi wahyu pada kita. Wahyu ni beritahu agama benar. Seperti kami. Kemudian dia nak mari dengar sendiri. Sebab dia jahil, dia tak tahu apa. Jadi kalaulah orang kafir syirik itu jahil, dia nak mari dengar wahyu sebagai bukti Islam, dia akan mari, dia dibenarkan. Jadi Allah Ta'ala kata, jika mereka nak mari dengar dalam tempoh ni, dia boleh mari. Jadi wa in ahadu minal musyrikin istajaraka. Asalnya wa in istajaraka ahadu minal musyrikin. Fa'il muqaddar. Jika minta izin untuk masuk, jika minta perlindungan kepada kamu wahai Muhammad, mana-mana orang kafir syirik, untuk masuk dengar sendiri dalil Islam. Mana pentingnya wahyu sebenarnya bagi agama kita. Patutlah kalau kita nak ajak mana-mana orang kafir masuk Islam, dia akan tanya dalil saja. Kalau dalil betul, saya ikut. Saya tidak. Jadi orang Islam tu dia kena tahulah dalil agama dia. Yang dia kata betul-betul tu bukanlah akal dia. Sebab akal sama-sama ada akal. Bezanya kita ada wahyu, dia tidak ada wahyu. Betul saja. Beza akal sama-sama ada. Kalau kalau dunia sama-sama masuk universiti, kalau dalam kalau dunia sama-sama boleh berbincang, boleh duduk satu meja. Yang bezanya wahyu. Kita ada wahyu, kita ikut wahyu, dia tidak ikut. Akal ada, tapi wahyu tak ikut. Itu saja titik perbezaan. Agama atau tidak agama. Jadi mereka nak mari dengar wahyu. Jadi Allah beritahu asalnya muqaddar wa in istajaraka ahadu minal musyrikin. Sekiranya minta perlindungan kepada kamu mana-mana orang kafir syirik untuk masuk ke kota Madinah, nak dengar sendiri wahyu yang dikatakan bukti Islam tu benar. Kalau didapati benar mengikut apa yang dibaca, kita masuk Islam juga. Kalau tidak, kita tak akan ikut. Fa'ajirhu wahai Muhammad, bagilah visa kepada mereka. Bagilah perlindungan untuk mereka masuk. Masuk buat apa? Bukan masuk tengok-tengok. Hatta yasma'a kalam Allah. Sehingga dia dengar sendiri kalam Allah yang bukti Islam itu ada dengan kita. Jadi bagi visa untuk belajar tafsir, maknanya gitu. Bukan untuk benda lain. Bagi visa ni untuk dengar. Ayat-ayat Allah ni memberitahu agama yang benarnya begini. Kamu dikira syirik kerana begini. Sebab tu salah kamu sebab kamu syirik. Kami orang Islam ni tauhid. Dalilnya semua ayat-ayat. Jadi mari bagi kepada dia perlindungan untuk dia mari dengar kalam Allah. Kalam Allah ni ayat-ayat yang merupakan dalil tauhid. Dia kata tauhid itu benar. Ayat-ayat yang mengatakan dalil syirik itu salah. Seperti mana apa yang mereka fahami itu salah. Jadi orang benar kena perangi orang salah. Summa setelah dia dengar, dia puas hati memang inilah dalil-dalil. Summa ablighuhu ma'manah. Kemudian lepaskan dia, hantar dia kembali ke tempat aman dia lah. Ke sepadan dia. Hantar balik ke tempat aman bagi dia. Mana selama dia duduk dalam kota Madinah, jangan ganggu. Sebab dia mari nak dengar kalam Allah. Dia nak dengar sendiri bukti-bukti agama Islam. Kemudian setelah dia dengar, dia akan fikir. Kemudian hantar dia balik. Hantar ke tempat mana dia masuk. Di kawasan sepadan dia. Kenapa dibenarkan masuk? Walaupun mereka ni yang kafir syirik. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Ya demikian dibenarkan masuk dengan sebab mereka kaum yang masih tidak tahu lagi dalil Islam tu apa dia. Yang kata tak boleh syirik tu macam mana. Jadi oleh kerana mereka tak tahu, kita bagi dia masuk. Dengar sendiri ayat Quran. Ayat ke-7. Kenapakah perjanjian-perjanjian selama ni yang kita berjanji dengan mereka terpaksa kita tarik balik? Jadi elah tarik balik Allah beritahu. Kesimpulan pada ayat yang kita nak baca ni, mereka ni kita tarik balik perjanjian walaupun mereka ada perjanjian dengan kita kerana mereka belok. Tak jujur. Dia tak reti dalam janji. Kita tak boleh jaga orang tak jujur. Kita orang Islam diajar oleh Allah jujur. Mereka tidak ada ilmu, tidak ada wahyu.
Mereka fikir dengan kepala mereka, ada keuntungan dunia, tak kira sebelah pihak mana, dia akan ikut. Walaupun dia berjanji dengan orang Islam, tapi dia nampak tak ada untung dunia. Dia pergi kepada kumpulan lain, sokong. Orang seperti ini, dia tak boleh adakan perjanjian. Dia tak erti cara-cara berjanji. Jadi kena perangi. Jadi Allah beritahu satu persatu, kenapa perjanjian ni kena putuskan, kena batalkan, kerana mereka ni tak erti dalam berjanji. Dalam ramai-ramai kabilah itu, kabilah Banu Kinanah saja yang erti jaga perjanjian, dia kita jaga dia, yang lain-lain tidak. Kaifa yakunu lil musyrikin ahad inda Allah wa inda Rasul. Bagaimana patut ada bagi orang syirik ni perjanjian? Perjanjian di sisi Allah, perjanjian di sisi Rasul. Kecuali lah orang kafir syirik yang boleh jaga. Illa alladhina ahadtum indal masjidil haram. Kecuali golongan syirik, dia kamu berjanji dengan mereka di Masjid Haram, iaitu Banu Kinanah. Golongan ni dia jaga. Lain-lain tak jaga. Lainlah golongan syirik yang jaga. Jadi kalau oleh kerana dia jaga, kita pun jaga. Jadi dituju kepada Banu Kinanah yang jaga. Jadi yang jaga ni pun famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Selama mana mereka boleh jaga perjanjian kepada kamu, kamu hendaklah jaga perjanjian dengan mereka. Tengok, selama mana mereka boleh jaga perjanjian tidak belok dengan kamu, kamu kena jaga perjanjian dengan mereka pada tempoh tertentu. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada golongan yang jaga perjanjian. Dia suka. Dan berjanji kena jaga. Belok tak boleh. Kemudian ayat seterusnya dituju kepada kabilah Arab yang tidak jaga janji. Sini. Kaifa? Bagaimana patut adanya perjanjian? Wa in yadhharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma. Duduk berjanji dengan Islam, tapi wa in yadhharu alaikum, apabila mereka boleh mengalahkan kamu, la yarqubu fikum illa wala dhimma. Mereka tidak memelihara lagi tali persaudaraan dan tidak lagi menjaga peraturan-peraturan perjanjian. Jadi mereka ni tunggu keadaan. Kalaulah ada keuntungan mereka dalam dunia mereka, mereka akan lawan balik kamu dengan menyokong kumpulan kafir yang lawan kamu. Dan apabila mereka lawan kamu dan menang, mereka tak akan jaga lagi keturunan, mereka tak akan jaga lagi zimmah, tanggungjawab perjanjian. Berjanji pun ala kadar saja. Mana tidak kata nak jaga semua-semua, tidak. Apabila ada pihak-pihak lain akan menyerang Islam, dia nampak untung, dia pergi sokong pihak lain. Dan bila menang pihak lain lawan Islam, dia tak akan jaga lagi. Walaupun kaum kerabat dia sendiri, dari kalangan orang Islam ni, dia akan bunuh. Walaupun peraturan dalam perjanjian ni, kan mereka kena jaga, mereka tak jaga lagi. Wa aktsar yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum. Mereka yurdunakum, mereka memberitahu persetujuan kepada kamu dengan lidah sahaja. Hati mereka enggan bersetuju. Yurdu ni mana mereka memberitahu persetujuan kepada kamu dalam perjanjian itu dengan lidah mereka sahaja. Walhal ta'ba qulubuhum, sedangkan hati mereka tidak. Mana tulisan saja perjanjian, mulut saja berjanji, tapi hati tidak, enggan mempersetujuinya. Wa aktsaruhum fasiqun, kebanyakan mereka ni melanggar peraturan. Jadi kebanyakan mereka ni melanggar peraturan. Fasik dengan mana melanggar peraturan, tak reti dalam perjanjian. Kenapa mereka langgar peraturan? Kerana duniawi. Dia bukan berjanji atas jaga syariat Allah, dia berjanji atas jaga periuk nasib dia. Dia tengok atas fikiran dia, dalam fikiran dia mana untung di segi duniawi. Jadi mereka cabuli perjanjian dengan Islam atas dasar duniawi. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka tukar ayat-ayat Allah, yang perjanjian dengan orang Islam itu dengan habuan dunia yang sedikit. Dia tukar dengan duniawi yang dia akan perolehi apabila dia boleh membantu kaum kafir yang boleh mengalahkan Islam. Lalu fasaddu an sabilihi, lalu dia menghalang orang lain daripada Islam. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya buruk sungguh apa yang mereka lakukan itu. Allah beritahu lagi sifat mereka, la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma. Mereka tidak pernah menjaga pun pada mana-mana orang Islam illa sama ada tali persaudaraan, sama ada kaum kerabat,
wala dhimmah. Mereka tidak menjaga pun pada orang Islam ini peraturan tanggungjawab untuk jaga perjanjian. Jadi mereka sifat dia tak jaga. Sebab kata orang beriman, dia tak jaga walaupun keturunan mereka tidak jaga, walaupun sudah ada dalam zimmah mereka, dalam tanggungjawab jaga. Wa ulaika humul mu'tadun, mereka itulah golongan yang melampau. Jadi melampau, fasik, semua ini adalah merupakan sifat-sifat tambahan kepada syirik dia. Allah Ta'ala kata golongan ini golongan melampau. Sedangkan mereka memang kafir syirik, tapi melampau, tak erti jaga peraturan. Fasik, tidak boleh jaga peraturan. Kurang kerana itulah kita batalkan perjanjian dengan mereka. Kemudian dibagi peluang lagi, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata, maka sekiranya mereka boleh bertobat sekarang ni, mereka insaf dan mendirikan solat sebagai alamat Islam, wa atawuz zakat, dan menunaikan zakat sebagai alamat Islam. Kalaulah boleh buktikan mereka ni Islam dengan cara jaga sembahyang, jaga zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka tidak lagi kafir. Mereka adalah saudara kamu seagama. Tidak lagi kafir. Wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun, kami jelaskan ayat-ayat ini, peraturan-peraturan ini untuk kaum yang ingin tahu. Untuk kaum yang ingin tahu tentang undang-undang Islam dan peraturan dalam muamalah dengan orang kafir. Nak tahu macam mana orang kafir inilah. Wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim, dan sekiranya mereka lain kali kalau masih lagi mencabuli perjanjian mereka dengan orang Islam, min ba'di ahdihim, setelah mereka ada perjanjian. lain kali sekiranya mereka mencabuli perjanjian mereka dengan orang Islam, min ba'di ahdihim, setelah mereka ada perjanjian, wa ta'anu fi dinikum, mereka mencela agama kamu dengan mengkritik agama kamu. Mencela agama makna mengkritik, mengatakan tidak benarnya agama. Faqatilu a'immatal kufri, maka perangilah lebih lagi ketua-ketua kufur itu. Kerana orang bawah ni pak turut, tak ambil kira sangat, maka perangilah ketua-ketua kufur mereka itu. Ketua kufur mereka lah yang pengaruhi orang bawahan mereka. Innahum la aymana lahum, sesungguhnya ketua-ketua kufur mereka itu tidak ada boleh dipegang janji dengan mereka. Perangilah ketua-ketua kufur kerana mereka tidak boleh dipegang janji. La'allahum yantahun, mudah-mudahan dengan cara perangi ini mereka berhenti daripada kufur dan syirik. Jadi kena ajar mereka dengan cara perangi. Ayat seterusnya tarik pada jihad. Ala tuqatiluna qaum, kenapa kamu tak ingin memerangi satu kaum? Satu kaum sini dituju pada ketua-ketua kufur lah. Kenapa kamu tak ingin perangi satu kaum, yakni ketua-ketua kufur tu, yang mana mereka nakathu aymanahum, mereka telah pun mencabuli perjanjian mereka dengan Islam. Yang kedua, wahamu bi ikhrajir rasul, mereka sudah ada niat yang sungguh-sungguh untuk halau keluar rasul daripada daerah Islam. Wahum bada'ukum awal marah, dan mereka lah yang memulakan peperangan. Dan mereka yang memulakan peperangan semasa di Mekah dahulu. Jadi kenapa nak biarkan golongan seperti ini? Atakhshawnahum, adakah kamu takut pada mereka? Adakah kamu takut pada mereka? Yakni mereka ni kaum yang sudah terbukti mencabuli perjanjian. Sudah terbukti daripada cakapan mereka itu, mereka nak halau Rasul daripada Madinah. Sudah terbukti kerana mereka yang mencetuskan peperangan. Tiga perkara. Jadi kenapa kamu tak mahu perangi? Atakhshawnahum, adakah kamu takut pada mereka? Fallahu ahaqqu an takhshaw, sebenarnya Allah sepatutnya kamu takut. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar golongan yang beriman. Adakah kamu takut pada mereka? Allah sepatutnya kamu takut, kalau kamu ini betul-betul beriman. Oleh kerana itu, qatiluhum, perangilah mereka. Allah kata, perangilah mereka. Kelebihan apabila kita perangi mereka, ada 5 kelebihan. Pertama, yu'adzibhumullahu bi'aidikum, Allah akan menyeksa mereka dengan tangan kamu. Pertama, Allah akan menyeksa mereka dengan tangan kamu.
dengan pedang-pedang kamu lah mereka akan terseksa. Yang kedua, wa yukhzihim, Allah akan hinakan mereka. Yang ketiga, wa yansurkum alaihim, Allah bagi bantuan untuk mengalahkan mereka. Yang keempat, wa yashfi sudur qaumin mu'minin, dan Allah Ta'ala dapat mengobati hati-hati orang beriman yang marah pada mereka. Sebab ramai orang Islam ni marah kerana mereka mencabuli perjanjian, mereka tak hormat. Jadi dengan cara peperangan, sifat keuntungannya yang keempat adalah wa yashfi sudur qaumin mu'minin, Allah Ta'ala akan merawati luka hati orang mukmin ikuran kerana khianat mereka itu. Yang kelima, wa yudhhib ghaidha qulubihim, Allah Ta'ala akan menghilangkan panas hati mereka kepada orang Islam. Dengan cara perang ni mereka akan hilang panas hati, sebab mereka boleh bertemu sendiri di medan. Jadi wa yashfi maknanya menyejukkan hati-hati orang beriman kerana dapat memerangi mereka, dan juga akan menghilangkan kepanasan hati mereka. Sekiranya mereka bertaubat, Allah bagi lagi peluang. Wa yatubullahu ala man yasha, Allah Ta'ala bagi taufik bertaubat kepada siapa-siapa yang Allah kenaki, dan mereka boleh masuk Islam. Sini maknanya dalam berperang gini pun, kalau mana-mana mereka ni Islam dah sedar, Allah bagi taufik untuk mereka bertaubat, siapa-siapa yang Allah kenaki. Yang ni jika ada daripada diri mereka tu ikhtiar nak masuk Islam, Allah bagi taufik. Mana Allah tak tutup lagi pintu walau peperangan. Daripada ayat ni nampak pada kita, bukanlah peperangan ni maknanya golongan ni mestilah dia khatmul qalbi. Tidak. Dia tak semestinya begitu. Bukan mana golongan yang berperang orang Islam ni dia memang mati kafir. Tak. Allah kata wa yatub, Allah boleh bagi taufik kepada siapa yang dia kenaki, walaupun dia sedang memerangi Islam, sedang berperang dengan Islam, Allah boleh bagi taufik. Yakni peluang untuk mereka berikhtiar masuk Islam. Lainlah kalau golongan ni memang dalam takdir dia sudah akan mati dalam kufur, memang dia tak akan bertobat. Jadi peperangan bukan bermakna orang kita perangi itu adalah orang yang tidak mungkin masuk Islam. Tidak semestinya begitu. Seperti mana orang Mekah berperang dengan Nabi, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, tapi akhir-akhirnya masuk Islam juga. Sedangkan dia berperang dengan Nabi, dia mati itu memang mati kafir lah, tapi akhir-akhirnya mereka masuk Islam pada tahun 8 Hijrah, bermakna pintu taubat untuk mereka tidak masih lagi tidak tertutup walaupun berperang apa. Jangan kita silap faham. Wallahu alimun hakim, Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana. Ayat seterusnya zajrun, maknanya sudah masuk Islam tidak berjuang rasa selamat, tidak boleh. Tidak boleh ada sikap itu. Tak boleh seseorang yang masuk Islam tanpa jihad sudah berada dalam zon selesa, tidak boleh. Ini zajrun kepada orang Islam. Jadi memerangi mereka adalah tuntutan agama. Dengan tidak berjihad, rasa duduk selamat akan masuk syurga, tak benar. Itu tidak benar. Yang betulnya Allah kata am hasibtum an tutraku, apakah kamu menyangka kamu akan dibiarkan dalam semua keadaan, tidak perlu berjihad, tidak perlu infak? Apakah kamu menyangka kamu dibiarkan tidak perlu berjihad dan tidak perlu infak? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sedangkan belum lagi Allah zahirkan siapa sebenarnya orang berjihad di kalangan kamu. Yang daripada jihad itulah kamu dikira mukmin tulik, tidak munafik. Walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wal mu'minina walija, siapa sebenarnya orang yang tidak mengambil selain daripada Allah, tidak mengambil selain daripada Rasul, tidak mengambil selain daripada orang mukmin teman-teman rapat. Kalau ada peperangan, bermakna kamu telah menjadikan Allah, Rasul dan orang mukmin teman rapat. Itu maksud dia. Kalau tak berperang belum tentu. Mungkin kamu ada teman rapat sebelah pihak musuh sana. Ikuran kerana kamu ada teman rapat daripada golongan syirik sana, kamu tak berperang dengan sebab kamu anggap mereka teman rapat. Kalau masih lagi menganggap orang kafir teman rapat, kamu bukan mukmin tulik. Jadi macam mana kamu rasa selesa sedangkan kamu tidak berjihad?
Yang kedua, sedangkan kamu tidak mengambil lagi Allah dan Rasul dan mukmin sebagai teman rapat. Gitu cara-cara. Maknanya, orang Islam ni adalah orang yang hanya kasih pada orang Islam saja. Dia tidak ada hati kepada orang kafir. Dalam apa tajuk sekalipun. Jadi, Allah kata, Am hasibtum an tutraku. Apakah kamu menyangka kamu dibiarkan tanpa jihad, tanpa infak dan berada dalam zon selesa? Sedangkan walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sedangkan Allah tak zahir lagi orang-orang betul-betul berjihad di kalangan kamu. Allah tak zahir lagi. Ada peperangan barulah zahir. Kamu siapa yang berjuang? Tidak ada peperangan, mana tidak ada perjuangan. Dan Allah tak zahir lagi, mereka tidak mengambil. Allah tak zahir lagi, mereka ni memang tidak mengambil Allah. Tidak mengambil selain daripada Allah, tidak mengambil selain daripada Rasul, tidak mengambil selain daripada umumi sebagai teman rapat. Jadi dengan ada peperangan lah baru dapat tahu, mereka ni tak mengambil selain daripada tiga ni teman rapat. Dengan ada peperangan. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Ayat yang ke-17, kekeliruan tentang boleh melakukan setengah-setengah amal, sudah rasa selamat? Tidak. Boleh melakukan setengah-setengah amal, tidak dia itu dikira selamat di sisi Allah. Sebab boleh buat salah satu perkara, akidah tak betul, memang boleh buat perkara yang tak selamat. Boleh buat salah satu perkara, tapi akidah tidak betul, boleh buat perkara yang tak selamat. Tak memadai. Ini satu perkara kekeliruan yang berlaku kepada orang-orang Mekah yang jaga masjid. Orang Mekah jaga masjid. Abbas radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, dia duk rasa amal-amal dia duduk di masjid, jaga masjid, jaga tetamu Allah, jaga kebersihan masjid. Dia duk ingat itu amalan baik sangat-sangat banyak. Bila dia masuk Islam, masa tu dia kafir lagi. Bila dia masuk Islam, Sayyidina Ali kata, kamu sia-sia. Lambat sangat kamu masuk Islam. Kamu telah sia-siakan hidup kamu. Kalau seandainya kamu masuk Islam daripada dulu lagi, banyak mana dah pahala dapat. Sayyidina Ali kata pada dia, kepada Abbas setelah dia masuk Islam pada peperangan, sebab pada peperangan Uhud, sebab pada peperangan Badar. Dia Allah kepada Sayyidina Ali, dia kata, kamu ingat aku duduk Mekah tidak ada apa kau amal. Dia pun beritahu kelebihan-kelebihan dia lah. Seperti ayat ni. Ada satu kekeliruan berlaku. Memang kekeliruan ni kerana dia syirik. Allah tak bagi faham agama orang syirik. Orang syirik macam mana sekalipun, dia tak faham agama. Dia duk kata faham, benda tak faham. Sebab faham agama, hilang syirik dulu. Tauhid baru start faham agama. Kalau duduk dengan syirik, dia tak faham agama. Seperti Abbas tak faham agama. Sebab Abbas dia orang tak ganah dia tidak macam Abu Jahal, dia tak macam Abu Sufyan. Dia tiru ikut begitu je, dia tidak kata seperti kepala kafir dulu. Dia ikut sebagai kaum saja. Sebab tu dia banyak perkara yang dia buat tu, di sisi dia ingat amalan baik. Jadi bila dia ditegur oleh Sayyidina Ali kerana lewat masuk Islam, dia marah pada Sayyidina Ali. Dia kata, aku duduk di Mekah, bukan aku duduk saja-saja. Aku dah jaga masjid. Allah turun ayat ni nak beritahu, syirik, apa-apa pun, kalau dia masih syirik, dia masih orang tak faham agama. Dalam perkara agama ni, mula-mula dia kena kalimah syahadah. Biar betul. Ucapan syahadah dia tu biar duduk dalam hati dulu. Lain-lain tu kita belakang kira. Ni kalimah syahadah tak betul, macam mana dia kata dia faham agama? Penafian syirik tidak betul. Penerimaan Nabi akhir zaman pun tidak betul. Macam mana dia kata dia faham agama? Memang tidak faham. Jadi Allah ajar sini. Allah kata, ma kana lil musyrikin an ya'budu masajid Allah. Tidak layak bagi orang syirik makmur masjid Allah. Tidak layak bagi golongan syirik makmur masjid Allah. Dalam makmur masjid Allah ni, segala-gala perkara yang dia buat atas masjid, tak kira.
bersih masjid, bina masjid, jaga semua sekali. Saling ke lambung Kaabah. Dan masjid yang dia dimaksudkan dalam ayat ni Masjid Haram. Bukan sembarang masjid. Masjid adalah bina asas daripada Nabi Ibrahim. Pun tidak dikira, tidak diiktiraf kalau akidah syirik. Jadi tidak pun patut bagi orang syirik memakmur masjid walaupun masjid haram. Hal keadaan syahidin, hal keadaan muqirin, hal keadaan dia mengaku dah sedar ala anfusihim atas diri mereka bil kufri. Mereka masih lagi kufur kepada Allah kerana tidak mentauhidkan Allah. Hal keadaan mereka mengaku atas diri mereka tu kufur pada Allah kerana tidak tauhid. Jadi apabila tidak mentauhidkan Allah, apa maksud mengimarah masjid? Ulaika orang yang buat amal imarah masjid tapi akidah syirik adalah habitat a'malun, orang yang mana amalan-amalannya habitat, hancur. Imarah masjid haram, akidah syirik, orang yang mana habitat a'malun, hilang lenyap segala amalan-amalan baik mereka. Tak jadi apa pun amalan itu, tak sah satu pun amalan itu. Sebaliknya wa finnarihum khalidun, dalam neraka jugalah mereka kekal. Bila masuk setelah mati memang kekal. Jadi apa arti imarah masjid haram? Masuk neraka kekal. Memang tak kenal. Jadi ayat ni sebenarnya suatu penjelasan daripada Allah kepada Abbas. Yang dia keliru sangat-sangat. Dia menangguh-nangguh masuk Islam tu kerana dia kata dia melihat benda baik. Dia menangguh-nangguh Islam. Sebab tu akhirnya masuk Islam juga. Jadi kelewatan dia masuk Islam tu lah ditegur oleh Sayyidina Ali. Dia melenting Allah. Dia kata aku jaga masjid. Bukanlah aku duduk saja-saja. Aku bukan macam Abu Jahal. Aku bukan macam Abu Sufyan. Dia berperang. Aku ikut saja kau. Mana dalamannya sudah ada niat satu hari dia akan masuk Islam. Dalaman dia. Sebab tu dia kata aku buat benda baik dalam masjid. Jadi Allah Ta'ala nafikan. Boleh buat benda baik seperti itu pun kalau syirik ada kosong. Mana habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Dalam neraka jugalah kalau mati kekal. Jadi apa arti imarah masjid haram? Jika mati masuk neraka kekal. Ayat 18 Allah beritahu orang yang patut jaga masjid, orang yang akidah betul. Innama ya'ul masajid Allah man amana. Orang betul-betul yang boleh mengimarahkan masjid, orang betul-betul amanah atas akidah tauhid. Amana billahi wal yawmil akhir. Orang betul-betul beriman atas akidah tauhid kepada Allah dan menerima hari akhirat. Makna menerima rukun iman. Bukan dua ni saja. Sebut dua ni bermakna mewakili semua. Wa aqama salah, dan mereka boleh jaga sembahyang. Wa ataz zakat, dan boleh tunai zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan mereka ni orang jenis tak takut kecuali Allah. 4. Tauhid, rukun iman, jaga sembahyang, keluar zakat, dan tidak takut kecuali Allah. Itulah orang boleh jaga masjid haram. Fa'asa ula an yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka-mereka yang bersifat seperti itu akan jadi golongan yang terpimpin. Mana boleh ada sifat 4 ni pun Allah kata asah. Boleh jadi orang bersifat seperti itu akan jadi golongan yang terpimpin. Mana cukup ada 4 sifat ni, jaga masjid, barulah boleh jadi mereka tu dalam golongan yang terpimpin. Dan kamu tidak ada. Abbas, kamu tidak ada sifat ni. Kemudian Allah Ta'ala beritahu lagi, aja'altum siqayatal hajj. Ini perkataan ni adalah perkataan Abbas. Allah Ta'ala nukilkan masuk dalam Al-Quran. Yang Abbas guna perkataan ni untuk berdebat dengan Sayyidina Ali. Dia kata aku jaga masjid haram, aku menyediakan minuman zam-zam kepada orang datang buat haji. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Adakah kamu anggap boleh bagi minum kepada jemaah haji air zam-zam, boleh mengimarah masjid haram, sama seperti mana orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan berjihad di jalan Allah Ta'ala? La yastawuna inda Allah. Tak sama. Boleh buat sebahagian amal, iman tak ada, tak sama. La yastawu inda Allah.
Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah tak akan bagi hidayah kepada kaum yang zalim dengan sebab syirik. Zalim dalam ayat ni, dalam tafsir Ruhul Ma'ani, yang dikenaki zalim sini adalah syirik. Sebab tajuk ayat ni adalah untuk tu. Tajuk ayat ni adalah untuk itu. Oleh kerana tidak sama, beza banyak mana tak sama, alladzina amanu, orang-orang yang betul-betul beriman atas akidah tauhid, wa hajaru, dan sanggup berhijrah untuk agama, wa jahadu fi sabilillah, sanggup berjuang untuk agama dengan harta mereka dan diri mereka sendiri, bi amwalihim wa anfusihim, a'zamu darajatan indallah, lebih besar di segi derajat di sisi Allah Ta'ala berbanding dengan orang-orang mukmin lain. Apatah lagi orang kafir. Lebih besar derajat di sisi Allah Ta'ala berbanding dengan orang mukmin lain. Apatah lagi orang kafir. Memang tak ada nombor. Memang tidak ada pendasaran. Faulaika humul faizun, mereka bersifat seperti tadilah golongan yang layak dapat kemenangan. Faizun ni mana betul-betul layak dapat kemenangan. Ada iman, ada hijrah, ada jihad. Memang dia dikira orang paling top dalam Islam ni, orang yang paling dapat kejayaan, yang boleh meraih kerajaan, kejayaan. Al-faizun, yang dapat capai kejayaan yang dicari. Yubashiruhum rabbuhum, yakni Allah memberi berita gembira kepada mereka bi rahmatin minhu, dengan dapat rahmat khas daripadanya. Ada iman dan jihad dan hijrah, Allah bagi berita gembira dapat nikmat khas. Bi rahmatin minhu, bi rahmatin khasatin minhu, dengan dapat nikmat rahmat istimewa daripadanya. Dan waridwani, dan dapat keredaan. Rahmat istimewa boleh masuk syurga, dapat keredaan, kemuncak dalam syurga. Wa jannatin, dan juga nikmat-nikmat lain, kebun-kebun syurga yang luas. Lahum fiha na'imun muqim, bagi mereka dalam kebun-kebun syurga yang luas itu nikmat yang berkekalan, nikmat keseronokan yang berkekalan. Khalidina fiha abadan, dan berkekalanlah mereka berada dalamnya buat selama-lama apabila boleh masuk. Semoga Allah Ta'ala pilih kita daripada golongan ini. Amin. Inna Allah indahu ajrun azim, sesungguhnya Allah Ta'ala di sisinya pahala yang sangat besar. Oleh kerana itu, kamu kena pastikan kefahaman kamu dalam agama. Agama ni bukan agama keturunan, bukan agama kabilah. Dia keturunan Rasul ke, kabilah Quraisy ke? Tidak. Agama adalah iman dan amal. Kamu bangsa mana tak ada kira. Orang hitam seperti Bilal ke, orang Rom seperti Suhaib ke, orang Parsi seperti Salman ke, dia bukan orang Quraisy, orang luar belaka. Tapi dia ada iman. Mereka akan jadi sahabat Nabi di dunia dan di akhirat. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab, golongan Quraisy, Abu Lahab buat saudara Nabi sendiri, mereka jauh dalam azab. Jadi agama bukan makna agama keturunan, agama bukan agama bangsa. Mana kata Islam bukan Melayu. Islam untuk semua, untuk bangsa Melayu, untuk bangsa Arab, untuk bangsa Ajam, untuk bangsa Cina, untuk bangsa India. Dia untuk semua, bukan untuk bangsa, untuk semua. Tapi dalam bangsa sendiri pun kalau syirik, dia terkeluar. Quraisy sendiri pun kalau syirik, terkeluar. Pak saudara Nabi syirik, terkeluar. Abu Talib terkeluar, Abu Lahab terkeluar. Walaupun berpengaruh, walaupun sangat banyak jasa-jasa kepada Nabi, oleh kerana kira syirik, terkeluar. Jadi itu perkara yang kena sedar. Di sini Allah beritahu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, la tattakhidu aba'akum, jangan lagi kamu ambil ayah-ayah kamu, wa ikhwanakum, adik-beradik kamu, awliya, teman rapat. Ini istahabbul kufra 'alal iman, sekira mereka ini lebih menyukai kufur, yakni syirik, berbanding dengan iman, yakni tauhid. Kamu tak boleh lagi ambil ayah kamu yang syirik sebagai teman rapat. Kamu tak boleh lagi ambil adik-beradik kamu yang syirik sebagai teman rapat. Kalau mereka itu jenis orang suka kepada kufur berbanding dengan iman. Kufur itu makna syirik, iman makna tauhid. Wa may yatawallahu minkum, siapa di antara kamu yang berkawan rapat dengan mereka, fa ulaika humudz zalimun, mereka juga adalah golongan yang zalim. Tawalli ini alamat
berkawan rapat dengan syirik, dia zalim. Dia zalim. Oleh kerana itulah Allah beritahu secara menyeluruh, agama ni pembeza hak dan batil. Suka kepada orang batil, kamu juga batil. Suka tu sendiri tu alamat tak betul. Qul, katalah kepada mereka, in kana aba'ukum, sekiranya ayah kamu sendiri, wa abna'ukum, anak kamu sendiri, wa ikhwanukum, adik-beradik kamu sendiri, wa azwajukum, pasangan kamu sendiri. Pasangan ini disebut pada kalaulah perempuan tu mukmin, suami dia kafir. Kalaulah suami dia mukmin, perempuan tu kafir, isteri. Jadi azwaj maknanya pasangan. Jika pasangan kamu sendiri, wa ashiratukum, kaum kerabat kamu sendiri, wa amwalun iktaraftumuha, harta-harta benda yang kamu usaha untuk dapatnya, lalu kamu sayang. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang sudah terbina, yang kamu takut rugi. Harta yang kamu cari sendiri, yang kamu sayang, atau perniagaan yang sudah terbina yang kamu takut rugi. Wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sayangi. Kalau perkara-perkara ini ahabba ilaikum, lebih kamu suka, minallah, berbanding dengan Allah, wa rasuli, berbanding dengan Rasulullah, yang sunnah baginda, wa jihadin fi sabilihi, berbanding dengan berjihad untuk menegakkan agamanya, fatarabbasu, maka tunggulah kamu semua, hatta ya'ti Allah bi'amrihi, sehingga Allah Ta'ala akan datangkan keputusan hukumannya. Amrihi sini hukuman. Tunggu hukuman Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Ta'ala tidak akan bagi hidayah kepada kaum yang fasik. Keluar daripada ketaatan. Keluar daripada ketaatan. Allah Ta'ala beritahu, apabila sebut kata jihad, lawan orang kafir, lawan musuh. Jadi lawan musuh yang dibimbangi adalah kalah, ataupun yang dibimbangi adalah mati. Sini Allah beritahu, kalah dalam Islam tidak ada kalau dia berjuang untuk agama. Kalah ni hanya berpihak pada orang kafir saja, sampai bila-bila. Islam dia tidak pernah kalah. Allah dah beritahu dalam Al-Quran, kita dah baca, Hizbullah ini adalah ghalibun, dia tidak ada kalah, dia menang sentiasa. Dia menang sentiasa. Kalau mati syahid, terus ke syurga. Kalau tidak, dia akan menang. Allah beritahu, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah bantu kamu di dalam berbagai-bagai tempat yang masyhur, lagi banyak. Masyhurnya Jalan Badar. Perang pula dengan kaum yang sangat bangsawan. Kalah bangsawan. Dengan Quraizah, Yahudi bangsawan. Kalah. Khaybar, kalah. Bani Nadir, hartawan yang begitu sekali hebat, kalah semua. Dalam peperangan Ahzab, kalah juga. Allah buktikan. Mana sentiasa menang. Yang kalah dalam Uhud itu kerana kamu, bukan kerana musuh. Kerana kamu tak ikut peraturan Allah. Bukan kerana musuh. Cuma wa yauma Hunain. Sini nak beritahu pula, masa perang Uhud, silap dia dengan Nabi. Masa perang Hunain, silap dia dengan Tuhan. Dalam perang Uhud, dia silap dengan Nabi. Maknanya dia silap arahan Nabi. Nabi kata, macam mana pun kamu yang berada di atas bukit ni, 50 orang duduk sini. Situ dia keliru. Arahan Nabi dia keliru. Kalah. Hunain pula, dia kalah disebab pada putus pergantungan kepada Allah. Dan bergantung pada ramai, majoriti. Bukan semua pun. Bukan semua. Seperti mana Uhud tak ramai yang melanggar kesilapan, yang melakukan kesilapan, tak ramai. Daripada 50 orang, separuh lebih turun. Tinggal 12 orang saja atas bukit. Tapi tentera Islam bukanlah banyak tu. Tentera Islam ramai. Kalah juga. Walaupun kesilapan tu berlaku daripada segelintir. Begitu kat Hunain pun tidak ramai yang melakukan kesilapan. Ada dalam hati segelintir mereka yang baru masuk Islam. Dulu dalam peperangan sebelum, kita sentiasa menang walaupun kita bilangan sedikit. Hunain kita 12,000, musuh hanya 4,000. Hari ini kita tak akan menang, kita tak akan kalah. Kata mereka, hari ini kita tak akan kalah.
Nisbah pada kita ni 4 kali ganda. 3 kali ganda. 12,000 macam mana akan kalah kepada 4,000? Jadi sini Allah tegur. Wa yauma Hunain, manakala hari Hunain pula lain macam. Id a'jabatkum kathratukum, ramainya kamu mempengaruhi hati kamu. Itulah masalah. Hati sudah tidak ada lagi pergantungan penuh. Id a'jabatkum kathratukum, di waktu kalah kamunya, di waktu kamu a'jabatkum kathratukum, ramai bilangan kamu mempengaruhi hati kamu. Itu saja sebab kalah. Maka falam tughni ankum syai'a, ramai kamu tidak boleh menolong kamu sedikit pun. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat, menjadi sempit kepada kamu bumi yang luas itu. Karena lari. Bumi yang luas itu jadi sempit. Kamu lari. Tsumma wallaitum mudbirin, dan kamu berpaling membelakangi medan bagi melindungkan diri daripada dibunuh. Jadi suasana perang Hunain Allah Taala gambarkan di sini. Tapi tak lama jugalah, seperti mana Uhud, apabila diperbetulkan balik oleh Nabi bahawasanya mereka sebenarnya sudah silap di dalam perasaan. Lalu Allah Ta'ala bagi kepada Nabi kita SAW panggil balik mereka itu. Dia beritahu kepada Abbas, lawan kuat-kuat, ana nabiyyul la kadhib, aku Nabi yang tidak pernah berbohong. Ana ibn Abdul Muttalib, aku anak cucu Abdul Muttalib. Aku Nabi sungguh. Di mana ada Nabi, di situ akan ada kemenangan. Maka mereka pun sudah kembali kena ikut Nabi. Apabila mari semula nak ikut Nabi, Allah bagi kemenangan. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Kemudian Allah Ta'ala turunkan sakinah, ketenangan kepada Rasulnya, kepada hati Rasul, supaya terus cekap. Wa 'alal mu'minin, dan kepada hati orang mukmin lain. Apabila hati semua sudah berubah dengan adanya sakinah itu, wa anzala junudan lam taraha. Apabila hati sudah berubah, yakin pada Allah Taala, Allah Taala turunkan juga untuk perang Hunain ini tentera mereka. Dikurang pada sakinah, maknanya pergantungan hanya kepada Allah. Kita ramai, kita sedikit, Allah yang bantu kita. Allah turun kasih sakinah kepada Nabi dan kepada umumnya lain-lain. Dan adalah apabila adanya sakinah itu, akidah dan juga keyakinan mereka teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah turunkan nusrah dengan turunkan juga mereka, walaupun mereka lebih ramai. Cuma lebih ramai pada masa permulaan. Setelah lari ramai mereka daripada medan perang, tinggal yang ada pada masa itu tak ramai. Walaupun tak ramai, Allah turunkan mereka. Wa anzala junudan, Allah turunkan tentera-tentera mereka, lam tarauha, yang kamu tak nampak. Wa adzabal ladzina kafaru, lalu Allah Taala azab orang kafir Hawazin di Hunain. Allah Ta'ala azab orang kafir Hawazin di Hunain, mereka kalah. Dan disitulah dapat banyak harta. Beribu-ribu bilangan harta daripada binatang ternak. Wa dzalika jazaa'ul kafirin. Allah azab orang kafir itu kerana balasan untuk mereka yang ingkar. Yang demikian itu balasan yang sepatutnya dapat kerana mereka adalah golongan ingkar. Summa yatubullahu min ba'di dzalika. Kemudian Allah Ta'ala terima taubat mereka setelah mereka kalah. Selepas pada itu, ala man yasha, kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki, dengan cara masuk Islamnya mereka. Orang Hawazin ni setelah kalah, dia masuk Islam. Setengah mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihani. Jadi syirik dia najis, tauhid dia suci. Syirik najis, tauhid suci. Jadi najis kena bersih, biar suci. Kena anggap syirik-syiriknya adalah najis. Bila benda najis ni benda yang tak bersih, dia kena suci. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun. Wahai yang beriman, sesungguhnya orang musyrik zawu najasin, asli ni orang yang ada najis. Najasun makna najis, maknanya orang yang memiliki najis. Zawu najasin. Wahai yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu golongan yang mereka ada najis. Maka fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha, maka tidak boleh mereka menghampiri Masjid Haram selepas pada tahun ini. Selepas pada tahun mana? Tahun 9 Hijrah.
Inilah yang terakhir yang boleh mereka duduk. Kemudian tak boleh lagi. Cuma mazhab dalam Islam ni ada bagi bertiga lah. Mazhab Hanafi kata tak boleh Masjid Haram ni tak boleh kuasai. Masuk boleh. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali kata memang tak boleh masuk. Masjid Haram tak boleh masuk. Bukan tanah haram tak boleh masuk. Mazhab Maliki kata bukan saja Masjid Haram, masjid mana-mana pun tak boleh. Jadi tiga mazhab. Jadi oleh kerana najis mereka tak boleh masuk Masjid Haram. Adapun masjid lain selain pada Masjid Haram ikut mazhab Imam Syafi'i, sekiranya dapat keizinan pada orang Islam situ boleh masuk. Jika tidak dapat keizinan pada orang Islam situ tak boleh masuk. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi. Jadi memenangi orang kafir syirik ni dia adalah sumber rezeki. Orang kafir rezeki yang kita sedang guna sekarang ini daripada usaha mereka. Macam mana kalau kita memerangi mereka? Itulah kebimbangan yang biasa berlaku. Allah beritahu wa in khiftum 'ailah, sekiranya kamu takut kemiskinan. Ikuran kerana putus hubungan dengan kafir syirik. Tak ada masalah. Fasawfa yughnikumullahu min fadlihi. Allah Ta'ala pasti akan memberi kepada kamu kaya daripada kurniaannya. Luar biasa. Oleh kerana itu jangan bimbang. Atas tajuk akidah ni jangan bimbang. Allah akan bagi kaya daripada kurniaannya yang luar biasa. Bukan cara biasa. Insya'a apabila Allah kendaki. Maksudnya jika Allah kendaki, Allah Ta'ala akan kayakan kamu daripada kurniaannya secara luar biasa. Inna Allah alimun hakim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi perangilah golongan yang syirik kerana dia kotor supaya dia jadi bersih. Kalau kamu takut rezeki, yakinlah Allah Ta'ala akan bagi rezeki cara luar biasa. Luar biasa. Kita akan sambung insyaAllah. Assalamualaikum. Ayat 29 adalah dakwah, iaitu tajuk besar bagi surah Anfal dan juga surah Taubat. Tajuk besarnya ialah perangi. Qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. Kamu umat Islam semua adalah perangi mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu akidah. Dan perangi juga wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang Allah telah haramkan dan apa yang telah Rasul haramkan. Dan wala yadinuna dinal haq, dan mereka tidak ikut agama yang benar, iaitu Islam. Mereka beragama tapi tidak beragama dengan agama yang benar. Wala yadinu dinal haq. Mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Islam. Siapa tu? Daripada orang beragama, bukan orang lain daripada golongan beragama, tapi tidak beragama dengan agama yang benar. Minal ladhina utul kitab, daripada golongan orang yang dia bagi kepada mereka itu kitab. Oleh kerana mereka itu dibagi kitab, mereka dikatakan orang beragama. Tapi la yadinuna dinal haq. Mereka tidak ikut agama yang benar. Kena perangi mereka ini sehingga bila? Hatta yu'tul jazyata an yadin wa hum saghirun, sehingga mereka sanggup bayar jazyah dengan an yadin, dengan dihulurkan jazyah itu dengan tangan mereka kepada tangan penerima. Tak boleh wakil-wakilkan jazyah kepada orang lain. Wa hum saghirun, hal keadaan mereka tunduk patuh kepada undang-undang Islam. Jadi perangi sehingga sanggup bayar jazyah. Kita tak akan bunuh sekiranya sudah ada kesanggupan bayar jizyah. Bermakna Yahudi Nasara, kalau dia tak masuk Islam, dia kena bayar kepada orang Islam. Dia kena bayar kepada orang Islam. Sebab apa? Sebab dia ada kitab. Dia boleh berfikir, dia boleh belajar, dia boleh berusaha. Jadi mudah-mudahan dengan bayar jizyah, lambat laun dia akan masuk Islam. Sebab daripada bayar jizyah ni kita akan dapati 3 perkara lah. Pertama, dia kena bayar. Satu, duit dia akan hilang. Yang kedua, cara bayar an yadin. Dia kena holor sendiri. Jizyah itu tak boleh wakil-wakilkan kepada siapa. Ini pun satu perkara juga.
dia kena bayar jizyah dan dia kena holor sendiri dengan tangan dia kepada penerima yang daripada orang Islam. Wakil kerajaan Islam akan ambil, dia kena holor sendiri, yakni dia tak boleh bagi kepada siapa yang lain mewakili dia. Yang ketiga, wahum saghirun, hal keadaan mereka kena patuh semua peraturan dan undang-undang Islam. Apa saja peraturan Islam, keadaan mereka kena patuh. Jadi duduk dengan keadaan kena bayar, duduk dengan keadaan kena holor sendiri jizyah, duduk dengan keadaan kena patuh undang-undang Islam. Lambat laun dia akan masuk Islam. Lambat laun dia akan masuk Islam. Dan ini kepada golongan ahli kitab, termasuklah Majusi dan yang lain-lain. Kenapa kita katakan mereka tidak beragama dengan agama yang benar? Karena mereka telah menyimpan daripada agama yang benar. Mereka tak ikut pun kitab mereka sendiri. Kalau mereka ikut kitab mereka akan masuk Islam. Kalau betul-betul mereka ikut Taurat, mereka akan masuk Islam. Sebab dalam Taurat tu beritahu tentang Nabi akhir zaman. Munculnya dia, kamu semua pun kena ikut. Dalam Injil pun sama. Kalau betul-betul dia ikut kitab Injil, dalam tu ada beritahu tentang Nabi akhir zaman. Bila munculnya Nabi akhir zaman, kena ikut. Mereka kena percaya Injil, mereka kena percaya Taurat, seperti mana kita orang Islam tu percaya Injil dan Taurat. Tapi ikut Al-Quran. Jadi tidak beragama dengan agama yang benar itu dihuraikan oleh Allah Ta'ala pada ayat yang ke-30. Allah kata, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ. Berkata golongan Yahudi yang ada Taurat, dia kata Uzair anak Allah. Mereka seru Uzair, seru Nabi. وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. Dan berkata golongan Nasara, Masih itu adalah anak Allah. Mereka seru Masih. Mereka seru Nabi Isa. Jadi tak betul. Tidak ikut agama sebenar. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Semua perkataan-perkataan itu daripada lidah mereka, bukan daripada syariat. Yang demikian itu adalah perkataan daripada mulut mereka, bukan jadi syariat. Dia kena bezakan. Apabila daripada mulut tanpa sandaran kepada wahyu, maka mulut bukan jadi agama. Wahyu agama. Jadi bersandar kepada wahyu itulah barulah mulut tu dia ada nilai. Kalau hanya mulut tanpa bersandar kepada wahyu, dia tetap mulut. Agama tak terjadi, tak jadi daripada mulut manusia. Agama mesti bersandar kepada wahyu. Dan mulut ni hanya menyampaikan wahyu ataupun menguraikan makna wahyu. Jadi zalika yang demikian, Yahudi kata Uzair anak Allah, Nasara kata Masih anak Allah. Itu perkataan daripada mulut mereka. Ya, dia ada kitab, tapi yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qablu. Mereka meniru perkataan orang kafir sebelum ini. Orang kafir sebelum ini, orang kafir jahiliah. Sama ada dia taklid datuk nenek mereka yang berkata begitu, ataupun dia ikut perkataan jahiliah. Jahiliah ni makna mereka kata mereka anak Allah. Anak juga. Seperti musyrikin Mekah jahiliah, dia memang jahil, tak ada kitab. Dia kata mereka anak Allah, jadi orang jahil. Jadi mereka tiru perkataan orang kafir sebelum ini. Boleh jadi sebelum ini adalah datuk nenek mereka yang kata begitu, atau mereka tiru perkataan orang kafir Mekah yang jahil, yang mengatakan mereka anak Allah. Dia pun katalah Nabi pun anak Allah. Qatalahumullah. Allah laknat mereka. Allah laknat mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka masih terpesong sedangkan kitab ada bersama mereka. Masalah sebenarnya kitab ada. Jadi kena ingatlah, ada kitab ni tak semestinya orang itu betul kalau dia tidak ikut. Dia dakwa kata ada kitab. Tapi kalau ikut, barulah dikira ada kitab sungguh. Ittakhadhu ahbarahum. Yang kedua, kufurnya mereka. Mereka telah menjadikan ahbarahum, ulama mereka, wa rubanahum, ahli ibadat mereka, arbaban, Tuhan juga. Tuhan juga, min dunillah, tidak Allah. Jadi mereka keliru. Kataan Tuhan juga, ni Allah sebut dalam Al-Quran. Rabb juga, bukan Allah saja. Jadi mereka bila masuk Islam, dia kata, ya Rasulullah, saya keliru lah. Maknanya ayat ni kata, menjadikan ulama dan ahli ibadat, Tuhan juga, tidak Allah sahaja. Dia kata, kami tak sujud kepada Tuhan kami, kepada ulama kami. Kata sebahagian daripada mereka. Kami tak pernah sujud.
Nabi kata, tidakkah kamu ikut fatwa dia? Dalam ikut fatwa tu adalah, kata mereka, ikut fatwa tu menganggap ulama tu Tuhan. Sebab Allah kata satu perkara tu halal daripada ayatnya. Ulama mu kata haram. Sedangkan menghalal dan mengharam ni tugas Tuhan. Apabila ulama mu kata haram, maka ulama mu dah jadi Tuhan. Kamu pun ikut. Jadi ikut penghalalan ulama kamu itulah kamu jadikan dia Tuhan. Dalam hadis sahih. Dalam hadis sahih. Jadi mereka telah jadikan ulama mereka, menjadikan ahli ibadat mereka Tuhan-Tuhan juga selain pada Allah. Wal Masih ibn Maryam. Lebih-lebih lagi, majoriti masyarakat kafir yang ramai sangat-sangat dalam dunia ni menjadikan Masih ibn Maryam Tuhan juga. Dalam agama dunia, dalam dunia hari ini pun, majoriti masyarakat yang kafir adalah jenis mengatakan Masih ibn Allah. Iaitu Masih ibn Maryam ni ibn Allah. Sedangkan wa ma umiru, sedangkan dalam kitab-kitab mereka tidak diarahkan illa liya'budu ilaha wahidah. Tak ada kitab Taurat atau Injil atau mana-mana kitab mereka diarahkan untuk mentauhidkan Allah. Tidak ada kata ulama juga Tuhan, ahli ibadat juga Tuhan, nabi juga Tuhan, tidak. La ilaha illahu, tidak ada ilah melainkan dia sahaja. Subhanahu, maha suci Allah Ta'ala. Amma yusyrikun, daripada apa saja yang mereka syirikkan itu. Walaupun mereka sebut nama Uzair, walaupun mereka sebut nama Masih Isa bin Maryam, mereka sebut nama malaikat atau sebagainya, suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Jadilah yadinu nadilah. Mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Jadi ajaran-ajaran dia tu apa dia? Yang dia ajar pada pengikut tu, yuriduna an yutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Islam Allah bi afwahim, dengan mulut mereka. Mana ajaran-ajaran yang diajar itu sebenarnya ajaran untuk memadamkan agama tauhid Allah. Dengan gula mulut mereka menyebarkan agama syirik kepada Allah. Wa ya'ballahu illa ayyutima nurahu. Allah Ta'ala enggan meluluskan, melainkan Allah Ta'ala akan sempurnakan juga agamanya dengan diwujudnya pejuang agama. Kalau tidak wujud pejuang agama, memanglah mereka benar. Jadi apabila wujudnya pejuang agama, maka mulut-mulut mereka tidak boleh memadamkan cahaya yang Allah Ta'ala akan zahirkan melalui pejuang-pejuangnya. Jadi hari ini pun masalahnya, agama Islam dia boleh hidup, tapi biarlah ada orang nak menghidupkan agama. Hari ini orang Islam tidak ingin menghidupkan agama yang benar, maka agama yang tidak benar menyebarkan agamanya. Golongan yang tidak benar menyebarkan agamanya. Dia sebar agama yang tak benar, tersebarnya agama itu kerana tak wujudnya dalam Islam ni agama yang benar disebarkan. Itu punca sebenar. Jadi Allah beritahu, wa ya'ballah, Allah enggan, mana Allah Ta'ala tidak akan luluskan, Allah Ta'ala tidak akan sempurnakan, illa ayyutima nurahu, melainkan Allah sempurnakan agamanya juga. Walau karihal kafirun, walau tidak disuka oleh orang kafir satu dunia. Walau tidak suka. Jadi nak mengembalikan agama biar hidup, orang agama benar ni kena belajar agama benarnya, orang yang agama benar ni kena sebarkan agama benarnya. Oleh kerana itu Allah beritahu dalam ayat seterusnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah Ta'ala yang telah pilih rasulnya dengan berbekalkan kitab Al-Quran yang merupakan kitab hidayah. Kitab Al-Quran yang merupakan kitab hidayah. Wa dinil haq, dan agama Islam yang benar. Kitab hidayah itu apabila diamalkan, dia jadi agama yang benar. Macam lapas solat. Selama mana tidak dibuat, memang dia hidayah. Tapi sebagai teori. Apabila dilakukan solat itu, maka itulah din, agama. Penghayatan. Cara hidup. Jadi, Allah Ta'ala pilih Rasul dengan dibekalkan Quran yang merupakan kitab hidayah, wa dinil haq, dan agama yang benar apabila kitab hidayah itu dia amalkan. Tujuannya liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, supaya dapat dizahirkan agama Islam yang benar yang berasas pada kitab hidayah Al-Quran mengatasi semua agama-agama lain seluruh dunia. Dengan disukanya penganut-penganut itu kepada agama tauhid yang benar. Walau karihal musyrikun, sekalipun agama seluruh dunia ni golongan syirik.
Walaupun tidak suka oleh orang syirik, tapi tetap Allah Ta'ala akan zahirkan agama tauhidnya yang benar. Sekiranya ada di antara orang Islam yang benar ini ingin menyebarkan agama tauhidnya yang benar, ada benda tu, Allah akan sebarkan. Walaupun orang syirik yang ramai ini tak suka. Jadi kesimpulan pada ayat ini bermakna tinggal lagi duduk pada orang Islam sendirilah. Kita tengok para sahabat radhiyallahu anhum dididik oleh Nabi daripada golongan buta huruf, maka diajar sedikit demi sedikit, lama-lama perubahan akidah mereka sendiri, perubahan amalan ibadat mereka, perubahan segala hidup mereka. Lalu mereka lah memperjuangkan agama ini ke seluruh dunia. Kita dapati para sahabat radhiyallahu anhum bertebar di seluruh dunia kerana ini ayat. Kerana ini ayat. Agama yang tidak benar sebenarnya dia tidak akan tersebar. Sebab maksud agama yang tidak benar adalah untuk duniawi, dia tidak untuk ukhrawi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, inna katsiran minal ahbari wa ruhban, sesungguhnya ramai ulama-ulama Yahudi Nasara, ruhban ahli ibadat Yahudi Nasara, la yakuluna amwalan nas bil batil, makan harta ramai dengan ajar perkara batil. Dia makan harta ramai pengikut dia bil batil dengan cara ajar agama batil, ajar agama syirik. Wa yasudduna an sabilillah, mereka juga menghalang orang ramai itu daripada masuk Islam. Ia merupakan jalan Allah yang sebenar, yang ada dalam tu tauhid. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, dan orang-orang yang menyimpan semata-mata emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, tidak menginfakkan harta-harta itu untuk menyebar agama yang benar. Fabashirhum bi'adzabin alim, berilah berita gembira pada mereka azab yang sangat pedih. Jadi jihad kena ada, infak kena ada. Simpan harta buat apa? Jadi berilah berita gembira kepada orang yang tidak menginfakkan harta untuk menyebar agama yang benar. Kemudian Allah Ta'ala beritahu makna azabin alim pada ayat ini, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, hari yang mereka akan dibakar di atas emas perak yang mereka simpan untuk tidak infak. Dengan cara tidak infak itu, mereka akan dibakar di atas emas itu sendiri, mereka akan dibakar di atas perak itu sendiri, yang di duit. Fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahum, akan disela dengan emas perak juga dahi-dahi mereka. Wa junubuhum, lambung-lambung mereka. Wa zuhuruhum, belakang-belakang mereka. Ambil emas itu jugalah untuk dibakar, untuk disela pada muka, lambung dan belakang depan. Yuqalu lahum muqaddarah, jumlah akan dikatakan kepada mereka pada masa itu, hadza ma kanastum, ini dia harta-harta yang kamu simpan, yang kamu tidak infak untuk agama. Inilah dia harta-harta yang kamu simpan li anfusikum, untuk diri kamu. Fazuqu, maka rasailah ma kuntum taknizun, harta-harta yang kamu simpan itu. Harta-harta yang kamu simpan itu. Di antara perkara halal haram ialah mereka mengubah-ubahkan bulan. Bulan perang yang diharamkan adalah 4. Adalah 4. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram 3, lepas tu Rajab. Campur tu Rajab. Dan bulan-bulan ini asalnya diharamkan kerana nak jaga pada haji. Haji dibuat pada bulan Zulhijjah. Untuk datang buat haji, Zulkaidah pun akan datang. Dan untuk balik ke rumah juga, bulan Muharram pun kena guna. Jadi, untuk jaga haji, maka tidak dibenarkan peperangan. Sebab mengganggu mereka-mereka di pelosok dunia untuk datang buat haji. Jadi, Zulkaidah sebulan tu kena jaga, Muharram sebulan tu kena jaga untuk buat haji pada 10 Zulhijjah. 9-10 Zulhijjah. Tapi mereka tahu perkara ni, tapi mereka tangguh-tangguhkan demi peperangan. Katalah mereka perang-perang, tiba-tiba tak habis perang lagi, masuklah bulan Zulkaidah. Mereka bermusyawarah, macam mana kita tukar? Kita jadikan bulan Zulhijjah ni begini bulan. Jadi bulan Zulhijjah ni atau bulan Zulkaidah ni kita tangguh dulu. Anggaplah dia bulan lain. Orang sana setuju, orang ni setuju, maka mereka berperang. Semata-mata untuk berperang, mereka tangguh-tangguhkan bulan, tolak-tolak bulan itu, sehingga bertukar habis. Sehinggalah turunnya wahyu, pada masa turunnya wahyu, bertukar segala bulan tadi, berpindah-pindah sehingga kembali pada asal dia. Kembali pada asal pada masa turunnya wahyu ini. Dalam kitab tafsir kata, mereka seolah-olah macam tambah bulan.
Daripada 12 ditambah menjadi 16. Allah turunkan ayat. Allah kata inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Taala adalah 12 bulan qamari. Fi kitabillah, dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, ya Allah Taala telah jadikan bulan ini 12 masa mula-mula ciptakan langit bumi lagi. Minha, di antara 12 itu arba'atun hurumu, 4-nya haram perang. Kerana nak jaga masa untuk buat haji. Manakala Rajab adalah masa musim mereka untuk cari harta. Rajab adalah satu tempoh yang kena mereka rehat. Janganlah sentiasa berperang sehingga kebuluran. Jadi gencat dan jata, walaupun macam mana pun, kena bagi sebulan untuk cari harta. Mengelakkan daripada kebuluran. Jadi sana Rajab, sini 3 bulan. Dzalika dinul qayyim. Bulan sebanyak 12 adalah agama yang sebenar, yang diberitahu oleh Allah Ta'ala dalam kitab. Jadi fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu menzalimi pada bulan-bulan tadi akan diri kamu dengan menukar-nukarkan bulan ataupun menangguh-nangguhkan bulan perang. Menangguh-nangguhkan bulan haram perang itu dengan cara tangguh-tangguhkan dia untuk berperang. Wa qatilul musyrikina kafah, dan Allah umat Islam perangi golongan musyrikin semua sekali. Tak kira mereka berada di mana. Kama yuqatilunakum kafah, bagaimana mereka juga sebenarnya memerangi kamu semua sekali. Sebut kata orang kafir syirik, dia tak suka pada tauhid. Di mana-mana saja begitu. Jadi wa'alamu, hendaklah kamu yakin annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama dengan golongan yang bertakwa. Innaman nasi'u, sesungguhnya menangguh-nangguhkan bulan, tujuan untuk berperang itu ziyadatun fil kufri, menambahkan kekufuran pada Allah. Mengubah syariat Allah, mengubah fitrah yang Allah Ta'ala jadikan pada bulan. Yudhallu bihil ladhina kafaru, sesat dengan cara itu ramai orang kafir. Yuhillunahu ama, setengah-setengah tahun mereka halalkan untuk berperang. Wa yuharrimunahu ama, setengah-setengah tahun mereka tetap mengharamkannya kerana tidak ada peperangan. Musim mereka nak perang, mereka halalkan dia. Musim yang tidak ada peperangan, mereka kekalkan dengan i'tikad haram. Hingga liwati'u iddata ma haramallah, sehingga mereka buat begitu membawa kepada menghalalkan bulan haram, mengharam bulan halal. Sebab bertukar. Fa yuhillu ma haramallah, lalu mereka menghalal apa yang Allah telah haramkan. Dengan cara bertukar-tukar tadi, tak tahu mana satu bulan jadi bulan halal dah jadi haram, bulan haram dah jadi halal. Zujina lahu su'amali, dihiasi oleh syaitan amalan buruk mereka ini dipandang baik oleh mereka. Mereka kata oleh kerana perang ni besar sangat maka bulan tidak besar. Syaitan bagi nampak. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah Ta'ala tak bagi hidayah pada kaum yang kafir. Kita sambung petang insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين